Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-A'raf. Dari surah Al-A'raf bermula dari ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi syukur. Puji dan setinggi-tinggi puji kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpah rahmat, anugerah, kurnia dan segala yang Allah Ta'ala
berikan kepada kita. Selawat serta salam juga kita rafa'kan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang kita mukaddimahkan semalam di akhir kuliah lah. Mukaddimah cerita hari ni, tapi akhir kuliah semalam, iaitulah akan ada dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka dan sebaliknya, seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan. Maka hari ini kita akan baca detail cerita tersebut. Tidaklah kata detail sangat, tapi kita tafsir, kita baca, kita tadabbur ayat-ayat perkara tersebut melalui ayat dari surah Al-A'raf ni, iaitulah bermula dari ayat ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nada ashabul jannah, dan apabila ahli-ahli syurga itu berada di tempat masing-masing, maka berserulah mereka kepada ahli neraka dengan berkata. Panjang terjemah dia, ustaz baca ayat pendek je. Wanada, dan berseru, ashabul jannah, penghuni syurga, ashaban nar, akan penghuni neraka. Itu terjemahan literal dia, harfiah dia. Tapi maknanya bila dah masuk syurga, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka dah masuk neraka. Maka berserulah ahli syurga kepada ahli neraka. Apa yang dia kata? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami, semuanya betul. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Maka adakah kamu telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul? Tanda soal. Qalu na'am. Mereka menjawab, benar ada. Benar ada. Fa'adzana mu'adzinum bainahum. Maka berserulah para malaikat di antara dua puak itu dengan menyatakan, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebab itu kita nyatakan dengan tegas, setegas-tegasnya, tak sama janji Allah kepada orang yang beriman berbanding janji Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah. Mereka yang belajar dalam kitab agama mereka, ada juga cerita syurga. Jadi siapa yang ikut Tuhan mereka tu, dia mendapat syurga. Allah Ta'ala pun janji kepada kita syurga. Tapi isu dia ialah, siapakah Tuhan yang sebenar, yang mana janjinya akan ditepati. Bukan seperti sebaliknya, apabila penyembah mereka, Tuhan-Tuhan palsu ni,
kembali kepada mereka, mereka lenyap tanpa berita. Mereka tidak boleh tolong sedikit pun. Semua janji-janji yang mereka taburkan, kadang-kadang bukan Tuhan palsu ni yang menaburkan, puak-puak yang ada kepentingan ni, yang mereka cipta Tuhan palsu tu, mereka ni lah yang ada kepentingan. Tok-tok Sami boleh jadi, pendeta-pendeta boleh jadi. Dia kata kalau sembah ni kamu dapat syurga. Hak tu patung tak boleh kata apa pun. Jadi mereka ni ada janji cita-cita, tapi dia lupa bahawa janji yang benar hanyalah janji Allah. Dan Allah telah berjanji, dunia ni dia bagi tahu, di akhirat nanti orang yang beriman masuk syurga, orang yang kafir ke dalam neraka. Itu janji Allah. Maka ahli syurga bila dah masuk syurga, ahli neraka bila dah masuk neraka, ahli syurga pun tanya orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Dia kata apa? Kami dah dapati janji Tuhan kami itu benar. Apakah kamu sekarang ni mendapati janji Tuhan kamu itu benar? Janji apa? Janji Allah terhadap orang-orang yang kafir, bahawa dia akan azab mereka. Atas dunia ni dia kata tak apalah, mana-mana agama sama je, tak apalah, asal kita jadi baik je, tak apalah, jangan kita menghuru-harakan masyarakat, jangan kita sentuh isu-isu sensitif. Semua agama tu berhak untuk diamalkan. Jangan kamu timbulkan isu sensitif. Maknanya jangan ajak orang kembali kepada agama Allah. Itu sebenarnya perkataan yang batil. Kenapa? Kerana kalau kita tak mengajak mereka kepada agama Allah, mereka bakal berdepan dengan janji Allah, iaitu Allah akan mengazab orang yang tidak beriman kepadanya. Sebaliknya, kalau mereka tak ajak kita kepada agama mereka, itu baik, bagus. Pasal apa? Sebab kalau seseorang tu menerima janji ataupun dakwah agama-agama palsu itu, mereka akan berdepan dengan janji Allah bahawa Allah akan azab orang-orang yang syirik kepadanya. Jadi tak sama antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang palsu. Tak sama tak sama agama yang benar dengan agama yang batil. Tak sama. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah mereka menyangka orang-orang yang bergelumang dengan dosa dan maksiat sama kedudukannya di sisi Tuhan, di sisi Allah dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Apakah mereka rasa sama? Kalau mereka rasa sama, sa'a ma yahkumun, sangat buruk apa yang mereka hukumkan. Jawapannya tak sama. Tapi kenapa Allah Ta'ala biarkan ahli syurga ni tanya ahli neraka tu? Apa tujuan dia? Apa tujuan? Kalau kita kan, lepas kita menang, kita pergi tanya orang kalah. Macam mana? Sakit hati tak? Macam menyindir tak? Di sini adalah bentuk tambahan kepada azab ahli neraka dan bentuk tambahan nikmat kepada ahli syurga. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, wa idza marruhum wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakih wa idza Allah
'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru Allahu akbar. Tak mari ayat tu. Nak sebutnya pada hari akhirat orang beriman sebagaimana dia dalam dunia orang kafir mentertawakan orang beriman, maka hari akhirat orang beriman akan tertawakan orang kafir. Alal arab al-yawm Allahu akbar. Apa tak mari ayat tu. Kejap. Allahul musta'an. Banyak mari dalam kepala ni tak tubik ayat tu. Tahu ayat tapi tak mari. Kita tengok kejap. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Surah Al-Mutaffifin ayat 34. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Hari ini orang-orang beriman akan mentertawakan orang kafir. 'Alal araiki yanzurun. Dalam keadaan mereka duduk di atas sofa-sofa mewah. Maknanya 'alal araik ni kerusi-kerusi mewah. Bahasa kita singgah sana. Hal thuwibal kuffaru ma kanu ya'malun. Tidaklah orang kafir itu diberikan balasan melainkan apa yang mereka kerjakan. Jadi maknanya kenapa Allah jadikan orang beriman tanya ahli syurga, tanya ahli neraka, adalah bentuk tambahan azab kepada ahli neraka. Dia panggil seolah-olah ejek lah. Seolah-olah dia rasa macam mana? Seperti mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata kepada orang kafir yang mati dalam perang Badar. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu selesai perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya mayat-mayat orang kafir ni dicampak dalam telaga. Kemudian setelah dicampak dalam telaga, Nabi SAW pergi dekat dengan orang dekat dengan telaga tu. Nabi kata, "Ya Aba Jahal, hei Abu Jahal, ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, wa ya Syaibah ibn Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wa samma ru'usahum." Dan Nabi menyebut nama kepala-kepala ketua-ketua Quraisy. Nabi sebut hak mati tu. Lalu Nabi kata, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apakah kamu mendapati janji Tuhan kamu tu benar? Sesungguhnya aku mendapati janji Tuhanku benar. Nabi kata. Sehingga Umar radhiyallahu anhu kata, "Wahai Rasulullah, apakah kamu bercakap dengan satu kaum yang telah pun menjadi bangkai?" Bahasa kerah juga engkau orang kafir kan. Umar kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tukhatibu qauman qad jifu." Wahai Rasulullah, kamu berkata-kata dengan satu kaum yang telah menjadi bangkai. Nabi SAW menjawab, "Walladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a riba aqulu minhum walakin la yastati'una an yujibu." Wahai Umar, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah kamu lebih mendengar perkataanku ini daripada mereka. Manakala kamu dengar, mereka pun dengar. Walakin la yastati'una an yujibu, tapi mereka tak mampu nak jawab. Tapi bila Nabi SAW sebut begitu, itu berarti tambahan penghinaan terhadap mereka orang-orang kafir. Jadi di dunia pun Nabi kata lagu tu dah, hari akhirat apatah lagi.
Jadi ahli syurga ni akan kata kepada ahli neraka, macam mana? Kami dapati janji Tuhan kami itu benar. Apakah kamu dapati janji Tuhan kamu benar? Tuhan kamu di sini maknanya Allah juga, bukan Tuhan mereka. Tuhan yang sebenar masa tu. Apakah kamu mendapati janji Tuhan kamu tu benar? Makna Tuhan kamu tu Allah juga. Kamu kena ingat, walaupun kamu tak ngaku dia Tuhan, tapi dia sememangnya Tuhan kamu. Kamu tak sembah dia sebagai Tuhan, tapi dia sememangnya Tuhan kamu. Dan dia telah menjanjikan siapa yang dia cipta tapi tak sembah dia, dia akan diazab. Lalu macam mana? Tuhan kamu dah janji kan orang kafir akan diazab. Betul tak? Qalu na'am. Mereka jawab betul. Betul. Menyesal tak mudah dari itu. Tapi akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyeru. Fa'azzana mu'azzinum bainahum. Berserulah penyeru di antara mereka. Al-la'natullahi 'alal zalimin. Bahawa laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Okey. Dan nikmat orang panggil bahasa tambahan kepada penghinaan ahli neraka ni bukan daripada ahli neraka sama-sama dia saja. Malah malaikat pun akan mengherdik dan menghina mereka. Malaikat akan mengherdik dan menghina mereka. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka yang zalim itu ialah orang-orang yang menghalang. Duduk. Baguslah. Dah buat homework dah? Dah. Okey, baik. Nak pergi sekolah. Nantilah. Panilah kita pergi. Abi nak ngaji kejap. Gini. Nak pergi sekolah. Janganlah orang dengar semua. Abdul Aziz tak nak pergi sekolah. Dia cakap kat Abi lagi. Cakap Abi lagi. Nantilah, nanti sekejap lagi Abi nak habis. Balik dulu. Duduk kat abang tu. Baik. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Iaitu mereka yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari mengikuti jalan Allah. Itulah orang yang zalim. Orang zalim ialah orang yang menghalang dirinya dari jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja, dan mencari helah menjadikan jalan itu bengkok terpesong. Wa hum bil akhirati kafirun, dan sedang mereka pula tidak percaya kepada hari akhirat. Mereka tidak percaya pada hari akhirat. Wa hum bi liqa'illahi fid daril akhirati kafirun, ay jahiduna mukadzibuna bidzalik. Mereka kafir, ingkar, mendustakan perkara tersebut. Sebab itu mereka tidak endahkan apa yang mereka buat. Dia tak fikir cerita hari akhirat. Orang kafir ni dia tak serupa kita. Tak sama. Orang beriman dengan orang tak beriman tak sama. Jangan letak sama, tak sama. Paling tak sama ialah iman mereka. Dan kemudian apa yang dia buat ada kaitan dengan hari akhirat. Orang beriman. Orang yang tidak beriman, dia tak fikir pun. Dia fikir setakat dia ada matlamat jangka pendek je. Dia tak ada matlamat jangka panjang. Jadi sebab tu orang beriman ni tak sama dengan orang kafir. Sebaik-baik orang kafir,
dia tak fikir tentang hari akhirat. Jadi tak boleh nak buat apa. Orang kita kata dia baik, dia buat tu untuk urusan dunia je. Sebab tu bila sampai pertembungan kita dok puji ni orang kafir ni, baiklah dia begini, adillah dia. Orang panggil orang ni sangat berintegriti lah. Orang ni sangat baiklah, gini. Orang ni pula orang Islam ni, dia ni tak baiklah, dia ni tak betul gini ni. Okey. Kita cakaplah urusan dunia, tapi sampai urusan akhirat, apakah kita nak sangka orang kafir ni akan bantu kita dalam urusan akhirat? Dia tak fikir pun. Tak ada dalam kepala dia. Tak ada dalam kepala dia. Bila kita nak buat sesuatu berkaitan dengan hari akhirat kita, tak ada dalam kepala dia. Dia tak lewat, dia tidak akan menggalakkan, dia tidak akan memandu kita kepada tu. Pasal apa? Sebab apa yang dia buat tak ada kaitan dengan hari akhirat bagi dia. Sebab tu, walaupun dalam kitab dia kata arak tu haram, arak tu tak baik, dia tetap minum arak. Pasal apa? Sebab dia punya tahap iman kepada hari akhirat tu. Walaupun dalam kitab mereka mungkin ada kepercayaan syurga dan neraka, tapi syurga dan neraka dia tu tak serupa dengan syurga neraka kita. Pada dia, mungkin kefahaman dia, syurga adalah bila kita hidup di dunia dengan aman damai, bila kita dapat kebaikan. Ada sebahagiannya fikir syurga dia gitu. Jadi, orang yang beriman dengan orang yang kafir tak sama. Kena tegaskan di sini. Orang beriman dengan orang kafir tak sama. Walaupun sekarang ni orang cuba bawa pemikiran liberal, seolah-olah semua agama ni sama. Kita kena jelaskan bahawa dia tidak sama. Tuhan kita semua sama, betul. Tuhan kita semua sama. Allah sahaja Tuhan kita. Dia tak sembah Allah pun, Tuhan dia tetap Allah. Dia kufur kepada Allah pun, Tuhan dia tetap Allah. Cuma dia akan azab. Dia tak boleh tukar Tuhan lain. Boleh tak dia tukar Tuhan lain? Kita ni kalau Ben tu ayah kita pak tua, pak mati, itulah ayah kita. Pasal apa? Dia lahirkan kita. Mak kita nama dia Fulanah binti Fulan, itulah dia. Tak boleh nak tukar. Anak derhaka sekalipun, dia derhaka kepada ayah dia. Dia tak boleh pergi tukar IC dia. Saya nak buang Ben ayah saya. Nak tukar, buang nama Ben. Boleh tak? Tak boleh. Sampai mati pun dia akan dikenang sebagai anak. Walaupun dia anak derhaka. Cuma natijah dia, orang akan cela dia. Apa anak derhaka? Dia tak boleh tukar. Sebagaimana Tuhan tak boleh nak tukar. Dia tak beriman kepada Tuhan, dia beriman kepada Allah. Tuhan dia sebenar tetap Allah. Cuma dia akan dikira sebagai hamba yang kufur. Jadi sebaik-baik dia dengan makhluk, bila dia kufur dengan Allah, dia tetap derhaka. Dia tetap zalim. Dia tetap orang yang orang panggil akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah kita ni hati-hati dalam soal keimanan kepada Allah. Baik. Kemudian ada cerita lagi. Cerita yang seterusnya ialah wa bainahuma hijab. Di antara syurga dan neraka ada satu hijab. Hijab ni dinamakan Al-A'raf. Nama surah ni berkaitan dengan cerita. Wa 'alal a'raf, iaitulah di atas a'raf. A'raf ni hijab tadilah. Disebut apa situ? Tabir. Dinding. Terjemahan dia. Wa 'alal a'raf. A'raf diterjemah sebagai tabir. A'raf ni disebut juga sebagai tempat tinggi.
A'raf, tempat tinggi yang menjadi benteng antara syurga dengan neraka. Ni syurga neraka ada tengah-tengah tu, tempat yang tinggi yang menghalang ahli neraka pergi ke syurga. Sifat dia kita tak tahulah. Tapi disebut sebagai penghalang, dinding. Tembok mungkin boleh terjemahkan juga. Cuma kita tak nyatakan tembok tu bentuk dia macam mana. Maka orang fikir macam tembok besar Cina kok. Dah. Tak tahu. Semua Allah Ta'ala sebut dia ni A'raf. A'raf ni bahasanya merujuk kepada tempat tinggi. Dan sifat dia menghalang antara syurga dengan neraka. Kemudian wa'alal a'raf, Allah Ta'ala kata rijalun, di atas a'raf ni ada pula orang duduk. Lagu mana sifat dia? Wallahu ta'ala alam. Cuma yang kita tahu dia tinggi, dia menghalang antara syurga dan neraka. Dan ada juga disebut tentang dia faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Di mana sur diletakkan satu tembok, di dalamnya rahmat, kemudian lahu bab, tembok tu ada pintu-pintu, batinuhu fihi rahmah, dalamnya ada rahmat, wa zahiruhu min qibalihi al-azab, di luarnya adalah azab. Jadi berkata Mujahid, berkata Imam Mujahid, al-a'raf, tempat tinggi ini adalah hijab di antara syurga dan neraka. Ini di antara syurga dan neraka. Kemudian di atasnya ada orang duduk. Ada syurga, ada neraka, ada a'raf tengah-tengah. Atas a'raf ni ada orang. Ada orang. Siapa dia mereka ni? Ya'rifuna kullam bisimahum. Ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenali tiap-tiap seorang dari ahli syurga dan ahli neraka. Ada orang ni dia duduk di araf tu, dia kenal ahli syurga, dia kenal ahli neraka. Siapa mereka ni? Siapa mereka? Dia kenal ahli syurga, dia kenal ahli neraka. Kenal dua-dua. Siapa mereka? Berkata Ibnu Jarir, meriwayatkan Ibnu Jarir atas sebelum tu, berkata al-Imam Suddi wa ashabul a'raf, kata innama summiyal a'rafu a'rafan li'anna ashabahu ya'rifuna an-nas. Dinamakan a'raf itu sebagai a'raf kerana penghuninya kenal semua manusia. Dia tinggi, dia boleh tengok alik ni, dia boleh tengok alik sana. Tapi dia tinggi belah sini, dia boleh nampak belah sini, boleh nampak. Dia ni siapa? Kita tahu ahli syurga, ahli neraka. Syurga, neraka. Tak pernah dengar lagi duduk tengah-tengah ni. Baik. Cerita dia. Nassa Hudzaifah wa ibn Mas'udin wa ibn Abbasin wa ghairu wahid minas salaf wal khalaf. Para salaf dan khalaf menyatakan bahawa ashabul a'raf, orang-orang penghuni a'raf ni ialah orang yang sama kebaikan dengan keburukan. Kalau bila ditimbang, sama berat. Berat belah baik pun, apa panggil, dengan buat baik kan kita kata timbangan tu baik sah, buruk sah. Kalau belah buruk tu berat, ke neraka. Kalau benda belah baik tu berat, ke syurga. Tapi ada satu kaum sama.
Sebab apa? Waktu dia hidup di dunia, dengan orang jahat pun dia berkawan, dengan orang baik pun dia berkawan. Sebab tu dia kenal belaka. Bukan berkawan dalam istilah kawan kita gini, makna waktu orang pergi buat jahat, dia pergi buat jahat juga. Waktu orang buat baik, dia pergi buat baik juga. Dia ni baik pun ada, jahat pun ada. Dan level tu sama. Sama timbangan. Sama ni di akhirat lah kita boleh tahunya. Dunia ni kita tak tahu. Nah, kita tak boleh nak kata, oh, orang ni ashabul a'raf lah ni. Pasal dia ni baik pun ada, jahat pun ada. Kita tak boleh nak kata. Ada orang tak ada amal baik sikit pun, melainkan kalimah la ilaha illallah. Tapi bila ditimbang, lebih berat kebaikan. Kita tak tahu siapa mereka ni secara spesifik. Jangan pergi jumpa orang, mu ni baik pun yo, jahat pun yo. Ashabul a'raf mu ni. Taklah. Jangan, tak boleh nak kata lagu tu. Kita tak tahu. Cuma jumlah mereka berapa, sifat mereka macam mana, wallahu taala alam. Yang penting para salaf mengisbatkan dalam Quran ni, bila Allah Taala kata wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di atas A'raf ni ada sebilangan orang lelaki yang kenal setiap orang dari ahli syurga dan ahli neraka. Mana belah ni pun dia kenal, belah ni pun dia kenal. Para salaf sebut orang ni ialah orang yang sama berat timbangan belah baik dengan belah buruk mereka. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Lalu mereka pun menyeru ahli syurga. Ahli syurga tadi duk balas dengan ahli neraka. Tiba-tiba ada orang ni pula tengah-tengah ni, dia pula panggil ahli syurga. Salamun alaikum. Sejahteralah ke atas kamu. Baik, ucapan salam. Ucapan salam ni ucapan terhadap ahli syurga. Salamun alaikum. Dia pun setakat dia boleh tegur ahli syurga. Salam. Daripada A'raf tu, dia panggil ahli syurga. Salamun alaikum. Dia panggil ahli syurga, dia bagi salam kepada ahli syurga. Daripada A'raf dia ni. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka belum lagi masuk syurga, padahal mereka sangat ingin memasukinya. Jadi mereka nak masuk syurga tapi tak boleh. Pasal apa? Sebab dia tak cukup syarat masuk syurga. Amalan kebaikan dia tak cukup untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Okey? Jadi dia tahan. Tak boleh masuk syurga. Hati ni, ya Allah, nak masuk syurga, nak masuk syurga. Kan ada hadis orang lelaki terakhir hak masuk syurga. Mula-mula dikeluarkan daripada neraka. Kemudian minta dekat sikit, kemudian dekat sikit, kemudian dekat sikit. Entah tak? Sampailah bila kata, ya Allah, aku tak minta dah lain daripada ni. Bila dekat dengan suara-suara ahli syurga, ya Allah, dekat sikit boleh. Ada orang dia tak boleh masuk syurga lagi. Belum masuk syurga. Sebab kita masuk syurga ni bukan tiket kita bayar. Kita tak boleh bayar tiket syurga. Ni? Dia panggil ke apa? Bahasa kalau VIP masuk satu-satu benda ni hanya by request ke? By request ke by invitation? By invitation. Kita ni tak ada hak nak masuk syurga. Kita masuk syurga by invitation. Bila Allah Ta'ala jemput masuk syurga, baru boleh masuk syurga. Amalanmu hebat setara mana pun, kalau Allah Ta'ala tak masukkan kamu kepada syurga, tak boleh masuk. Pasal apa? Yang masukkan kita ke dalam syurga adalah rahmat Allah. Amal kita tak boleh. Tak? By invitation lah bahasa kita. Siapa yang nak masuk syurga ni dijemput oleh Allah. Dia tak boleh nak kata, amalan aku banyak sekian. Ya Allah, aku nak masuk syurga, patut aku masuk syurga. Tak boleh. Kalau betul, kalau nak masuk syurga dengan amalan kamu, bila Allah Ta'ala kira, tak cukup. Nak bayar nikmat hak dia bagi tak cukup. Nikmat mata tak boleh nak bayar dah dengan amalan kita tu.
Tapi by invitation, bila Allah Ta'ala tengok hamba ni dia beramal taat kepada Allah, Allah menyayanginya, Allah merahmatinya, lalu Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam syurga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itu kata Allah. Jadi masuk syurga ni by invitation. Ashabul A'raf, dia nak masuk syurga tapi tak boleh. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dia tak boleh masuk syurga, padahal kalau kira hati tu sangat-sangat ingin memasukinya. Tengok ahli syurga nak masuk syurga, ya Allah, nak masuk syurga, ya Allah, tapi tak boleh masuk. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kemudian apabila dialihkan pandangan mereka kepada ahli neraka, jadi dia tengok pula ahli neraka. Ahli syurga pun dia boleh tengok, ahli neraka pun dia tengok. Bila tengok ahli neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Dan dia panggil, dia seru pula, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dan orang-orang yang berada di atas tembok Al-A'raf menyeru kepada beberapa orang ketua kaum kafir yang mereka kenal dengan tandanya. Dia tengok ahli neraka, dia kenal orang tu. Ahli neraka tu dia kenal. Lalu dia kata apa? Qalu ma aghna ankum jam'ukum. Nampaknya kumpulan kamu yang ramai tidak dapat menolong kamu. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Jam'ukum ni makna kumpulan ataupun yang kamu himpunkan daripada harta. Jamak ke, kalimah jamak ni kumpul. Jamak ni kumpul. Kumpul pengikut pun ya, kumpul harta pun ya. Jadi semua yang kamu kumpul di dunia daripada pengikut dan harta kamu tak boleh tolong kamu sedikit pun. Wa ma kuntum tastakbirun. Dan begitu juga tak boleh tolong kamu apa yang kamu sombongkan dulu di dunia, daripada pangkat, kedudukan, jawatan dan seumpama dengannya. Tak boleh tolong kamu sedikit pun di akhirat ini. Okey? Allahul musta'an. Jadi disebut sudut sini dia cakap dengan orang yang dia kenal. Dan sememangnya ahli syurga ni dia akan cari kenalan dia dari ahli neraka. Okay. Kalau kita masih ingat dalam surah Shafat, pernah kita baca cerita tentang bagaimana ahli syurga ni dia tanya mana kawan dia dari ahli neraka. Pasal bukan dia cari-cari kawan dia di dunia dulu, tak ada dalam syurga. Dia cari kawan dia dalam dunia dulu, cari-cari tengok tak ada dalam syurga. Kita ni insya-Allah lah, bagi ahli syurga, orang masuk syurga, dia akan saling ziarah menziarahi, dia akan saling bertemu. Ya. Mana ayat ni? Hari ni ayat tak mari hari ni.
Allah, banyak mikir benda. Banyak mikir benda ni. Baik. Surah Safat ayat 51 atau ayat 50. Surah Safat ayat 50. Muka surat 447. Bila Allah Ta'ala sebut cerita ahli syurga, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Maka sambil berjumpa, mereka pun bertanya khabar. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. Berkatalah salah seorang daripada mereka, aku dulu ada kawan. Dia tanya, aku dulu ada kawan. Dek mana kawan kita tu? Dia tanya, mana kawan kita? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dulu orang tu tanya, percaya ke tak? A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Percaya tak kalau kita ni bangkit hidup alik nanti? Bila kita mati, kita akan dihidupkan kembali. Jadi aku dulu ada kawan, gitu sifat dia. Dia tak percaya hari akhirat ni. Qala hal antum muttali'un. Ada tak mu nampak dia? Dia cari. Kita dulu ada seorang kawan, dia tak percaya hari akhirat. Hari ni duk mana dia? Bahasa kita ni. Bahasa kita. Mana kita akan cari kawan-kawan dunia tu. Cari-cari. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Cari-cari, rupa-rupanya berada di dalam neraka jahim. Qala tallahi innaka laturdin. Dia kata, aku sebab kawan denganmu ni, hampir-hampir aku ditarik masuk neraka juga ni. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalaulah tidak kerana nikmat yang Allah bagi kepadaku, iaitu hidayah ni, nescaya aku akan duduk dengan kamu dalam ni. Jadi maknanya apa? Ahli syurga, dia akan cari ahli neraka. Di kawan-kawan yang akan cari, termasuklah juga ashabul a'raf. Ashabul a'raf pun tengok juga, mana kawan dia? Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Dia pun tengok ada hak dia kenal dalam neraka. Jadi bukan sekadar ahli syurga bagi tahu kepada ahli neraka, ashabul a'raf pun bagi tahu juga kepada ahli neraka. Dia kata apa? Qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Hari ni kumpulan kamu, pengikut kamu, harta kamu yang kamu kumpulkan di dunia dulu habis, tak ada apa. Dan apa yang kamu banggakan dulu di dunia, tak ada apa. Cuba bayang kalau tiba-tiba hak dia kata tu atas dunia dia kena buat zalim ke orang tu. Atas dunia ni orang yang berkuasa kita tak boleh nak kata apa. Sebab dia ada kuasa, kita ni orang kerdil je. Tapi sampai hari akhirat, hak kerdil ni lah akan bagi tahu. Mana dulu hak kuasa kamu banggakan. Oh, di saat itu tak boleh nak kata tuan-tuan. Orang ni kalau kena tak usah kata siapa neraka. Kalau seorang pegawai tu tiba-tiba dia seorang pegawai tu tiba-tiba dia dilucutkan jawatan. Tak usah kata tak lucut lah. Lucut ni bawa kita pergi tahap nombor 1 dulu. Habis pencen. Bila jawatan dia pencen, tak ada. Habis. Tapi sekurang-kurangnya ada respect lagi lah. Sebab dia pencen dengan cara terhormat. Tapi ni lucut jawatan. Bos mau kena tangkap SPRM. Lepas tu cas sabit kesalahan, kena tangkap, habis semua, jawatan habis, pencen pun tak ada.
Apa dia? Orang hak dulu atas masa dia berkuasa, dia buat nanya. Mungkin pegawai bawah dia ni, dia tukar pergi sana, tukar pergi sini. Ataupun ada hak kena buang kerja, ada hak kena pindah jabatan. Tiba-tiba, lepas kes tu, dia jumpa dua tu. Apa berlaku? Tak berani akak muka bos dia. Betul tak? Melainkan bos jenis muka tak malu. Bayangkan di hari akhirat nanti, orang yang sombong dengan jawatan, orang yang sombong dengan harta, orang yang sombong dengan pengikut yang ramai, tiba-tiba dia duduk dalam neraka, yang menyapanya adalah orang yang dulu dia hina, tetapi mereka ahli syurga. Ataupun kurang-kurang mereka ashabul a'raf. Hak belum lagi masuk syurga. Dia kata, mana dulu kekayaan kamu? Tak ada apa. Allah, hina sehina-hinanya. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka bertanya, dan kamu bersumpah. Mereka bertanya pula kepada ketua-ketua kaum kafir itu dengan berkata, itukah orang-orang yang kamu ejek dahulu, dan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah? Tanya, tukah hak dulu kamu ejek tu? Merujuk kepada siapa? Ahli syurga. Merujuk kepada orang-orang yang tak masuk neraka. Okey? Udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam syurga yang tidak ada kebimbangan terhadap kamu dan tidak pula kamu berduka cita. Baik, yang ni maknanya kesudahan bagi ahli a'raf. Ahli a'raf ni akhirnya masuk syurga. Tak akan duduk di a'raf ni selama-lamanya. Nanti kalau duduk selama-lamanya, ribu tahun, selama-lamanya duduk situ, ahli syurga, masuk syurga pun tak, masuk neraka pun tak. Tak ada. Allah ni maha luas rahmat kasih sayangnya. Dia tahan daripada syurga orang yang layak dia tahan, tapi akhirnya dengan rahmat dan kasih sayangnya dia akan memberikan keizinan untuk masuk syurga. Cuma kenapa ditahan adalah sebab yang Allah Ta'ala tahu. Pasal orang ni layak untuk ditahan dulu. Macam kita lah, by invitation pun, tapi kita tengok orang ni belum layak lagi, tunggu dulu. Nanti kita ajak sekali lagi. Kalau pasal kita punya limit kan, nanti kita kenduri ni anak pertama, tunggu dulu. Hak ni tak jemput pasal ini jemputan kita terhad. Kemudian mari hak kedua kita ajak pula orang ni. Ada orang kita ajak belakang. Pasal apa? Sebab limit kita punya ni. Allah bukan sebab limitnya syurga, tapi orang tu belum layak masuk syurga. Kenapa dia ditahan? Hanya Allah Ta'ala tahu. Berapa lama dia ditahan? Hanya Allah Ta'ala tahu. Masuk syurga secara berperingkat ke macam mana? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Siapa masuk dulu, siapa masuk kemudian? Hanya Allah Ta'ala tahu. Tapi akhirnya natijahnya ashabul a'raf dia masuk syurga. Sebab dalam di hari akhirat hanya ada dua kumpulan akhir. Ahli syurga atau ahli neraka. Okey? Hal tu yang kita sebut tadi di awal cerita orang terakhir masuk syurga tu. Dia duk tunggu, mula-mula pergi dekat nak dengar suara. Pas sampai dekat dengan syurga, dia mencium haruman syurga. Dia pergi dekat sikit, dia dengar nyanyian syurga. Dekat minta sikit lagi, dia nampak ada dalam syurga tu. Lah kali dia tak tahan, minta dengan Allah, ya Allah, nak masuk syurga. Sehingga Allah tertawa dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Jadi ashabul a'raf, natijah akhirnya ialah syurga. Cuma kita tak nak lah. Kalau boleh lah kita nak orang yang masuk syurga tanpa hisab. Makna paling cepat masuk syurga. Dan inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allah bagi keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama masuk syurga. Kita masuk syurga dulu daripada orang lain. Dulu daripada umat lain. Kerana kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita kita lah. Kita harapkan Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga. Baik. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Kemudian ahli neraka pun jawab juga. Ahli neraka pun jawab juga. An afidu alaina. Dia minta dengan ahli syurga. An afidu alaina. Limpahkanlah kepada kami. Minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Limpahkanlah kepada kami dari air dan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Minta weh air sikit, minta weh apa nikmat hak syurga sikit, tapi dia tak minta lagu tu lah, dengan teriakan yang lebih keras yang kita tak boleh nak tiru pun hari ni. Tapi yang penting dia minta dari ahli syurga sebahagian kecil dari nikmat syurga. Syurga ni banyak. Minta apa? Minta air. Kalau boleh air je. Allah Ta'ala, atau apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu dari syurga, bagilah kepada kami sikit. Lalu mereka menjawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah haramkan keduanya daripada ke atas orang-orang yang kafir. Jadi ahli syurga kata tak boleh bagi. Tak boleh bagi pasal Allah haramkan. Pasal Allah haramkan daripada bagi. Ada kau dak nanti orang dia tanya, kejamnya ahli syurga. Siapa hati dia tak bagi? Ada kau orang nak kata lagu tu? Jawapan dia tak ada. Ahli syurga ni bukan masalah kejam ataupun tidak. Ahli syurga adalah hamba-hamba Allah yang taat. Kita kena ingat, bila masuk syurga ni, mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah. Dan terlalu agungnya Allah Azza wa Jalla pada mereka. Mustahil ahli syurga akan buat sesuatu nanti di akhirat nanti, sesuatu yang Allah Ta'ala tak redha. Mustahil. Itu mustahil berlaku. Pasal apa? Sebab ahli syurga ni Allah Ta'ala dah kata, aku redha kepadamu. Dia erti mereka hanya akan buat apa yang Allah Ta'ala redha. Tak ada dah sifat-sifat di dunia dulu. Tak ada. Hilang dah daripada mereka sifat mereka di dunia. Bila tengok orang, kesiannya dia. Tapi dia bagi. Kita kalau orang duduk dalam penjara. Orang penjara minta benda-benda hak tak boleh masuk dalam penjara. Boleh kita nak bagi? Tak boleh. Jadi ahli syurga bila dia tengok ahli neraka, dia taat kepada Allah lebih daripada sayangnya ataupun lebih kepada sifat dia kasihan kepada ahli neraka. Tak ada istilah tak kesian ke dia, tak ada. Isunya ialah mereka sangat taat kepada Allah dan Allah Azza wa Jalla mengharamkan mereka untuk memberikan kepada ahli neraka, dan Allah mengharamkan daripada ahli neraka untuk mengecapi sedikit pun daripada nikmat syurga. Hatta bau dia, wangian dia tak boleh. Air dia setitik tak boleh. Makanan dia secubit tak boleh. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kita berlindung kepada Allah daripada kekufuran, dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka, dan kita minta dari Allah Azza wa Jalla taufik dan hidayahnya. Siapa mereka ni yang terhalang sungguh daripada syurga ni? Orang kafir. Yang mana hari ni mereka duduk santai-santai je, dan ada orang Islam hari ni yang apologetik ke bahasa kita panggil. Yang konon-kononnya kesian, golongan harmonis. Yang kita sebut harmonis, yang semua benda nak harmoni belaka. Sampai hak Allah pun dia nak harmonis. Dia nak harmonikan. Kata Allah Ta'ala, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba.
mereka orang kafir itu ialah orang-orang yang menjadikan perkara agama sebagai hiburan dan permainan. Agama ni dia guna untuk berhibur, dan agama ni dia permain-mainkan. Orang ni, inilah orang yang Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka. Kata Allah lagi, فَالْيَوْمَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, dan mereka yang terpedaya dengan kemewahan dunia. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, hari ini kami lupa kepada mereka, yakni tidak hiraukan. Bukan lupa dengan lupa bahasa kita tak. Kita lupa ni sebab kita tak ingat. Allah, dia tak ada padanya sifat lupa. Cuma disebut di sini nansakum. Allah lupa di sini maknanya Allah tidak hiraukan mereka. Allah tidak hiraukan mereka. Sebab kalau istilah lupa bahasa kita tak ingat, Allah tahu belaka daripada awal sampai akhir kejadian dan amalan manusia, semuanya dalam ilmu Allah. Tapi maksud di sini ialah Allah tidak berbicara kepada mereka. Allah tidak merahmati mereka. La yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tak pandang mereka, Allah tak berbicara kepada mereka, dan Allah tidak sucikan mereka dari dosa-dosa. Walahum azabun alim, dan mereka berada mendapat azab yang pedih. Jadi hari ini Allah Ta'ala kata, kami lupa kepada mereka. Yang ini tidak pedulikan mereka. Kenapa? Kama nasu liqa'a yaumihim hadha, seperti mana mereka tidak hiraukan persiapan menemui hari mereka ini. Mereka tak hiraukan hari pertemuan ini. Dulu dia buat gini juga, dia tak mikir hari akhirat. Maka hari ni kita tak sama mikir ke dia. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat keterangan kami. Allahul musta'an. Okey. Allahul musta'an. Sehingga disebut dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala apabila mengadili hamba-hambanya waktu berbicara, waktu Allah Ta'ala tanya nikmat hisab, nikmat begini, nikmat bila Allah Ta'ala tanya nikmat-nikmat dia, Allah Ta'ala kata, apa yang kamu buat dengan nikmat tersebut? Kan? Jadi dalam satu riwayat kata, azananta annaka mulaqiyya, apa kamu sangka kamu akan bertemu dengan aku tak? Kamu dulu yakin tak di dunia dulu kamu akan bertemu dengan aku? Hamba tu jawab, tak. Maka Allah Ta'ala kata, maka hari ini aku juga tak ingat kepada kamu. Lalu Allah Ta'ala biarkan dia, apa saja yang berlaku dia, Allah Ta'ala tak hiraukan. Allahul musta'an. Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla kasih sayangnya, rahmat dan perlindungannya dan pertolongannya kepada kita, untuk Allah Azza wa Jalla meletakkan kita dalam sebaik-baik tempat yang penuh dengan nikmat, itulah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis hari ni cerita tu, insya-Allah kita akan sambung pada besok hari. Masih lagi peringatan tentang kekufuran dan orang-orang yang datang kepada menyerah kitab tapi mereka tidak hiraukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.